Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari ini, hari Selasa 28 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 28 Jun 22 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat, menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur sebentar tadi, dan seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, pada kuliah zuhur, bermula kuliah zuhur kita pada hari ini, kita akan berpindah, kita akan beralih ke pengajian kitab yang baru. Kita telah sebelum ini mengkhatamkan kitab Safinatun Najah, kitab yang berkaitan dengan ilmu fiqh fardhu ain. Jadi kita berpindah kepada kitab berkenaan dengan ilmu tauhid atau ilmu aqidah.
Jadi kitab ini dinamakan oleh penyusunnya dalam bahasa Melayunya sebagai ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Penyusun kitab ini masih lagi ada, masih lagi hidup dan masih lagi aktif menyampaikan ilmu, iaitu Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah Ta'ala. Jadi Al-Bahanji Al-Ali, Al-Bahanji itu nisbah kepada negeri Pahang, Darul Makmur. Jadi beliau menulis kitab ringkas ini untuk memudahkan kita mempelajari ilmu akidah. Dan seperti mana kebiasaannya dalam kitab, mana-mana kitab pun akan ada pendahuluan, muqaddimah, ataupun disebut sini sebagai mabadi. Maka beliau memetik satu syair Arab, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sungguhnya pendahuluan bagi tiap-tiap pelajaran itu ada 10. Tiap-tiap kita belajar ni, kata penyair Arab ini, dia ada 10 pendahuluannya. Al-haddu, pertamanya ta'rif. Jadi apa ta'rif ilmu tauhid? Wal mawdu', tajuknya. Thumma thamrah, hasilnya. Jadi apa tajuk, apa ta'rif ilmu tauhid? Apakah tajuk ilmu tauhid? Ya, ini perbahasan ilmu tauhid itu apa? Al-thamrah, hasil dia, hasil kita mengaji ilmu tauhid ni agak-agak sekalian apa dia? Contoh kita belajar ilmu menulis, apa hasil dia? Kita boleh menulis. Ilmu membaca, apa hasil dia? Kita boleh membaca. Ilmu mengira, ilmu hisab, ilmu matematik, apa hasil dia? Kita boleh mengira. Kita kenal 1 campur 1, 2, 5 campur 5, 10. Kan? 10 tolak 2, 8. 2 kali 2, 4. Kan? 8 bahagi 2, 4. Itu dia. Itu hasil dia. Kalau kita belajar ilmu bahasa, apa hasil dia? Kita boleh berbahasa, boleh bertutur dalam bahasa. Kalau kita belajar bahasa English, kita boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Itu hasil dia. Apa saja bahasa. Kalau belajar bahasa Tamil pun, penghujung hasil dia, kalau kita mencapai hasilnya tu, kita boleh bertutur dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Arab. Apa gunanya kita mahir boleh hasil belajar bahasa Arab, faham makna Al-Quran, faham makna hadis Nabi. Sebab Al-Quran, hadis Nabi dalam bahasa Arab. Itu dia. Wa fadluhu, dan kelebihannya. Apa kelebihan ilmu tauhid ni? Wa nisbatun, nisbahnya, ini bandingannya. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, apakah bandingan bagi ilmu tauhid ni? Wal wadi', penyusunnya. Siapa penyusun ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid ni siapa yang mula-mula susun? Kemudian yang ketujuh, wal ismu, namanya. Yang ke-8, al-istimdadu, tempat terbitnya. Terbit ilmu tauhid ni dari mana? Kan? Dari
sembang-sembang kedai kopi ke, ataupun dari perbincangan dalam WhatsApp ke, contoh. Mana terbit ilmu tauhid? Hukum syari', hukum syarak pada diri. Ilmu tauhid ni apa pandangan syarak pada hukum tauhid? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Makruh ke? Haram ke? Itu dia maksud hukum syari'. Masalahnya wal ba'du bil ba'd iktafa. Di kalangan ulama memadankan dengan menyebut sebahagiannya sahaja, memadai dengan menyebut sebahagiannya sahaja, memadakan dengan menyebut sebahagiannya sahaja. Maksud masalah ni ialah hukum-hukum yang dibahas dalam ilmu tauhid ni. Kemudian akhir sekali kata penyair Arab ni, wa man daral jami'a haza syarafa. Siapa yang menyebutkan semuanya mesti mendapat seluruh kemuliaan. Maknanya siapa yang mencapai 10 benda ni, maka dapatlah dia kemuliaan belajar ilmu tersebut. Maknanya kalau kita dapat semua ni, berbaluilah belajar ilmu tauhid. Itu maksud dia untuk kita ilmu tauhid ni lah. Jadi apakah di 10 penawaran ilmu tauhid? Pertamanya al-ismu. Nama ilmu tauhid ni ilmu tauhid, ilmu kalam. Kalau sebut ilmu kalam tu sama lah ilmu usuluddin. Asal usul agama. Itu dia, ilmu tentang asal usul agama Islam. Jadi dulu waktu kami di sekolah dulu ada 2 jenis pecahan ilmu pengajian Islam ni. Satu namanya usuluddin. Ini dia, bab tauhid dalam usuluddin. Yang kedua syariah. Syariah ni bab hukum hakam, fiqh, hukum hakam, usul fiqh, kawaid fiqh, kaedah-kaedah fiqh, usul fiqh. Usul fiqh tu maknanya satu ilmu yang membicarakan bagaimana nak mendapatkan sesuatu hukum fiqh daripada sumber-sumbernya. Kan? Macam mana boleh jadi sembahyang tu wajib? Macam mana boleh jadi puasa tu wajib? Macam mana boleh jadi minum arak tu haram? Macam mana boleh jadi makan dadah itu haram? Itu usul fiqh kan. Macam mana yang boleh diputuskan dadah itu haram? Wahal dalam Quran tak sebut dadah, walaupun bunyi dadah ada dalam Quran. Fi amadim mumaddadah atau madim. Bunyi dadah ada dalam Quran. Tapi dadah di dalam Quran sebagai satu benda tak ada. Yang ada arak, khamar. Dia arak haram. Jadi bagaimana dadah menjadi haram? Itulah ilmu yang digunakan, ilmu usul fiqh. Gitu. Jadi ilmu usuluddin ni ilmu tauhid tadi beradik. Ilmu sifat, itu pun siapa orang? Ilmu mengenal sifat Allah. Itu dia. Ilmu aqaidul iman, ilmu pegangan iman, sama tu. Dan ilmu fiqhul akbar. Fiqh paling besar ialah fiqh tauhid. Nama fiqhul akbar ini diberi oleh Imam An-Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, pengasas mazhab Hanafi. Dia bagi nama ilmu tauhid tu ilmu fiqhul akbar. Yang kedua al-istimdad, tempat ambilannya dari mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Dari Quran dan hadis. Mana datang ilmu tauhid ni? Dari Al-Quran dan hadis. Semua ilmu-ilmu pengajian Islam ambilannya dari Al-Quran dan
hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu pengajian Al-Quran, ilmu pengajian hadis, usul fiqh, kaedah fiqh, boleh semua. Hatta ilmu mantik pun, ilmu logik Islam tu pun ambilannya dari Al-Quran dan hadis. Al-haddu, definisinya, pengetahuan tentang perbahasan, ketetapan, pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil, supaya beroleh i'tiqad yang yakin dan kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan berusaha dan beramal menurut sebahagian kepercayaan itu. Itu maksud ilmu tauhid. Pertamanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun negara pun tu dia mudah. Kita tengok rukun negara ada 5 kan. Pertama-tama kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya rakyat Malaysia mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Tak kira apa agama dia. Tak kira apa agama dia, Islam ke, agama lain ke, dia percaya adanya Tuhan. Maknanya orang ateis tak ada tempat dalam negara kita. Itu kena faham elok. Orang yang tak percaya adanya Tuhan tak ada tempat dalam negara kita ni. Jadi di situ diambil daripada benda ni, ilmu tauhid ni. Ya, maksudnya pengetahuan tentang kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan bukti-bukti, dalil-dalil tu bukti-bukti. Percaya saja tak ada bukti tak guna. Allah Ta'ala tu ada, iya ke? Apa bukti dia? Entah. Mana mau ya. Dia tak jadi. Kepercayaan tu mesti ada bukti. Apa bukti Tuhan tu ada? Kita ni lah. Kita ni lah ada bukti Tuhan tu ada. Sebab yang cipta kita siapa? Yang cipta kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti Allah Ta'ala tu ada ialah kita ni. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada kita ni. Sebab kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada, maka kita pun tak ada sekali. Bukan kita je, semua isi alam ni tak ada. Tu dia. Jadi bukti tu supaya beroleh i'tiqad dan kepercayaan yang yakin. Jadi pegangan kita tu yakin berpijak di bumi nyata. Ini suatu penting belajar ilmu tauhid. Kena belajar. Baik. Yang keempat, al-mawdu'. Apa makna al-mawdu'? Berbahasan. Mawdu' ilmu tauhid ini terbahagi kepada 4 perbahasan. Yang pertama, mengenal zat Allah SWT dari segi yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Mengenal zat Allah dari segi sifat yang wajib untuknya, sifat yang mustahil untuknya dan yang harus untuknya. Tu kata mengenal zat Allah. Bukan mengenal zat Allah tu maksudnya kita kena tahu zat Allah tu rupa macam mana. Tapi kita boleh kenal sifat Allah. Apa sifat zat Allah ni? Apa dia sifat dia? Wujud. Itu sifat Allah. Zat Allah sifatnya wujud. Dia ada. Lawan pada Allah sifatnya tiada. Wajib sifat Allah Ta'ala itu ada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Itu maksud dia. Kan dalam kitab lama-lama sebut kan, Allah itu ada, lawannya tiada.
wajib ada, mustahil tiada. Pening. Mu'allaf belajar ilmu tauhid, pening. Apa itu Allah Ta'ala mula-mula ada, lepas tu tak ada. Pening lah. Kita faham. Atau kita kena faham. Kalau belajar ilmu tauhid, faham dia. Yang kedua, mengenai sifat zat, mengenai zat Rasul-Rasul dari segi sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, sifat yang harus padanya. Mengenal zat Rasul-Rasul ni manusia lah. Manusia pilihan Allah yang menjadi utusannya menyampaikan agamanya kepada manusia. Jadi Rasul-Rasul ni pun ada sifat wajib untuk dia. Apa dia? Siddiq, kesantaranya. Rasul ini benar, wajib Rasul ini benar, mustahil Rasul ini bohong. Ada sifat mustahil. Mustahil ni bohong. Harus bagi Rasul itu bersifat seperti manusia. Sifat fizikal dan sifat emosi. Dia pun sihat, dia pun sakit, dia pun emosi dia pun ada. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, kadang-kadang kecewa. Sebab itu kita baca Quran, Nabi Nuh AS kecewa. Pasal apa? 950 tahun menyampaikan agama Islam, pengikut tak berapa ramai. Nabi Nuh kecewa, mengadu kepada Allah. Sebab harus Nabi Rasul ini ada sifat manusia. Fizikal dia kan. Nabi pun, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pun sakit kan, demam kan, tak kebal dengan sihir. Nampak? Kalau kebal dari sihir, lagi nanti ada pula manusia yang mengagungkan Nabi SAW sebagai dewa dah jadi, lalu sembah jadi Tuhan pula. Macam Fir'aun. Kenapa Fir'aun berani mengaku diri Tuhan? Sebab dia tak pernah sakit. Beratus-ratus tahun tak pernah sakit. Penyudahnya dia kata, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Pasal dia rasa Tuhan. Dia lupa dia manusia biasa. Akhirnya mati dalam Laut Merah. Tu Fir'aun. Jadi manusia. Jadi Rasul ini dia ada sifat yang harus, iaitu dia ada sifat manusia. Ada gembira, ada sedih, ada duka cita, ada kecewa, ada marah. Macam Nabi Musa marah, ada sifat marah kepada Nabi Musa. Apa contohnya? Balik daripada Bukit Tursina, bawa kitab Taurat. Bila dilihat sebahagian umat dia menyembah lembu yang dibikin oleh Samiri, dia campak lembaran kitab Taurat tu, dia pegang leher abang dia Nabi Harun AS dengan marah. Nampak? Maknanya Rasul ni ada perasaan marah, ditenangkan oleh abang ni. Wahai adikku, jangan, wahai anak ibuku, jangan buat macam ni. Kamu tak tahu apa yang telah berlaku ketika kamu di sana. Mereka sembah lembu, patung lembu. Mereka ugut aku. Kalau aku cuba tahan mereka, mereka akan bunuh aku. Nampak? Nampak? Nabi Musa marah. Tak semena-mena marah. Ikut emosi kan. Maknanya Rasul ni dia ada emosi dia. Itu nak kenal ilmu tauhid tadi. Mengenai segala kejadian dari segi jirim-jirim dan Arab, sekira-kira kadang itu menjadi dalil petunjuk bahawa ada yang menjadikannya. Mengenal kejadian ni Nabi sebut dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah, atau kama qala, fikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Ni dia kan. Nabi Nabi suruh kita berfikir tentang kejadian Allah, supaya dari situ terbitnya rasa iman kepadanya. Yang keempat, mengenai segala pegangan dan kepercayaan dan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah SAW, seperti hal-hal yang bersangkutan dengan syurga, neraka dan segala hal hari kiamat. Kan? Ringkas kata tentang perkara-perkara ghaib. Kita orang Islam ni wajib beriman dengan
perkara-perkara ghaib. Kan? Yang dinamakan dalam istilah ilmu tauhid sebagai sam'iyat. Perkara ghaib ni antara dia apa? Syurga, tu ghaib sebab tak nampak. Bendanya ada tapi tak diperlihatkan kepada manusia. Syurga, neraka, dosa, pahala, azab kubur. Kan? Benda ghaib tu. Malam Lailatul Qadar, benda ghaib. Ada malam tu tapi kita tak diperlihatkan Allah bilakah waktu yang tepatnya ada tu wujudnya malam Lailatul Qadar. Kalau nampak, tahu, habislah. Surah Al-Falah penuh malam Lailatul Qadar ya orang sembahyang. Malam lain sunyi sepi. Tak ada tarawih. Pasal apa? Dah tahu lah malam Lailatul Qadar bila? Kan? Itu benda ghaib tu. Kenapa disembunyikan malam Lailatul Qadar tu dari pengetahuan manusia supaya manusia berebut beribadah sepanjang bulan Ramadan. Kalau tak, satu Ramadan tak kan, tak payah datang buat susah. Payah pergi masjid malam satu Ramadan. Buat apa? Tunggu malam Lailatul Qadar lah. Kita dah malam tu bila? Kita tunggu malam tu je lah. Malam lain tak payah. Dah tentu dah kita malam tu kalau kita pulun tentu dah itu masuk syurga. Kan? Tapi Allah Ta'ala tidak perlihatkan. Allah Ta'ala jadikan malam Lailatul Qadar itu suatu perkara ghaib. Yang itu ilmu tauhid tentang benda-benda macam ni. Setiap benda-benda pengetahuan tentang benda-benda ghaib ni adalah sebahagian dari ilmu tauhid. Baik, yang kelima thamrah. Kita sampai kat yang kelima dia. Ada 10, kita ambil 5 je dulu. At-thamrah, faedah ilmu ini hasilnya dapat mengenal Tuhan dan percaya ke Rasul serta mendapat kebaikan dunia dan akhirat yang kekal. Ini dia. Ini hasil ilmu mengaji ilmu tauhid. Itu tadilah tersebut. Apa hasil mengaji ilmu matematik? Boleh mengira, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya boleh mengira. Kalau kita pergi kedai mamak, makan, dia letak harga. Aku seorang pun sampai RM30. Apa saya makan? Nasi goreng berapa? Rotinan berapa? Air berapa? Dia tunjuk-tunjuk, kita mengira. Oh, you so tipu lah. Saya kira-kira baru 17 tau. Macam boleh 30. Nampak? Itu hasil ilmu matematik, ilmu hisab. Cuba kalau kita ni tak erti mengira. Apa kata orang, apa kata mamak tu je lah. Bahaya RM30. Tak mahal. Orang sebenarnya boleh tu. Kamu tak kira ke? Soalan ni, kamu tak kira ke? Sebab kita tak ada ilmu mengira, tak erti mengira, bodoh je. Kan? Jadi kalau kita belajar ilmu hisab, ilmu matematik, kita tak akan tahu, sekurang-kurangnya tahu mengira benda mahal ke tidak. Itu dia tu ilmu matematik. Contoh macam ni ilmu tauhid ni, kita bila kita mengaji ilmu tauhid ni, hasil dia mengenal Allah. Kita kenal Allah, sekurang-kurangnya mengenali sifat-sifat Allah, mengenali Rasul, percaya Rasul. Sebab Rasul tu kita kenal sifat-sifat dia. Dia benar, dia menyampaikan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia amanah, tidak khianat, tidak sembunyi-sembunyi. Tabligh, dia menyampaikan, dia tak sembunyi tu, dia tak makan untuk diri dia, dia semua sampaikan ke orang. Nabi SAW pesan pula kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nampak? Nabi pesan tu sifat, mana mustahil lah Nabi itu tiada sifat tabligh. Kan? Fatanah, Nabi ni bijaksana. Mustahil Nabi ni bodoh. Kalau Nabi bodoh, dia akal-akal dia orang lah.
Nabi ni mesti seorang yang bijak. Bijak Nabi. Apa bukti Nabi bijak? Baca sirah Nabi. Kan, tengok macam mana Nabi menangani masalah seorang badui kencing dalam masjid. Kalau ikut setengah orang, pancung je. Kan, tak ada tempat lain ke nak berak, nak kencing kat masjid pula. Pergilah tepi-tepi korma tu, pergi berak kencing sana. Dalam masjid kencing berak buat apa? Nak dipancung, Nabi kita sabar. Jangan pancing, jangan pancung. Bagi dia selesaikan hajat dia dulu. Mungkin dia tak dan kot, tak sempat cari tandas. Nampak celah bangunan ni dia pun lepas. Nampak bejaknya Nabi. Habis kencing, Nabi sendiri basuh tempat kencing tu. Nabi beritahu pada Arab Badui tu, ya Syekh, sini bukan tempat kencing. Tempat kencing tu ada tandas keluar. Agak-agak orang lain, si Badui tengok, okey, takkan si Badui tu nak marah? Iya ke tuan? Minta maaf tuan, saya tak jumpa tandas. Saya nampak ada celah bangunan, saya berkencing situ. Dia tak tahu kata ni masjid. Ya, nampak. Itu menunjukkan bijaksananya Nabi SAW. Kan? Kalau Nabi bodoh, apa jadi? Orang nak pancung, api pancung. Tak fikir banyak. Api pancung orang tu mati. Tak sempat nak habis kencing, kepala baru cerai dari badan. Nampak? Tu dia. Kan? Jadi itu dia. Ya. 5 daripada pendahuluan ilmu tauhid ni. InsyaAllah dia ada lagi 5. Ada lagi 5. InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah akan datang, insyaAllah. Jadi yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang itu daripada kita semua. Allah SWT. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.